Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. Now we are going to learn on the another part of our lesson. Pelajar sekalian, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang non-vascular plant, iaitu bryophyte. Kita juga dah belajar tentang vascular plant but they are seedless, tak ada seed, iaitu adalah pteridophyte. Kita akan move on kepada satu lagi bahagian penting. Kita akan study tentang satu lagi kelompok pokok yang lebih advance, yang lebih hebat, yang lebih superior, iaitu all the plant that have a seed. Kita panggil sebagai seed plant. Apa kelebihan seed plant ni? All the seed plants has reduced gametophyte. So gametophyte generation, iaitu generation N, yang ada pada plant ini adalah sangat kecil dan dia berada dalam seed tersebut. Ya. Jadi apa yang kita nak fahamkan perkara ini? The seed plant ni dia ada reduced gametophyte. Penting tak benda ni? Perkara ini sangat penting sebab bila ada reduced gametophyte, so reduced gametophyte ini boleh dilindungi sebab dia kecil, maka dia boleh dilindungi daripada environmental stress. Dan apabila dia kecil, dia akan dapatkan nutrien daripada sporophyte generation. They obtain nutrient from sporophyte generation. So sporophyte generation ni adalah sangat besar. Jadi, apabila dia adalah satu generasi yang kecil, maka dia boleh melaksanakan reproduction. They enable reproduction under broader range. Dalam satu keadaan yang lebih meluas, dalam pelbagai condition, dan dia punya fertilization does not require water. Mari kita lihat beberapa evolusi pokok. Kita dah belajar tentang plant seperti ini. Masih ingat lagi tak apakah plant ini? Plant ini kita panggil polytrichum. Ya, kamu nampak kan polytrichum? So this is polytrichum. So yang hijau ni adalah gametophyte, yang ini adalah sporophyte. Sporophyte dia kecil, gametophyte dia besar. Sporophyte dia depend on gametophyte. Ya. So kamu nampak ya, gametophyte dia dominant, sporophyte dia kecil, reduce, dan dia depend kepada gametophyte. Beralih kepada tumbuhan yang lebih advance. Masih ingat lagi pokok ini? Pokok ini kita panggil Dryopteris. So ini adalah sporophyte yang warna hijau, gametophyte pun berwarna hijau. So sporophyte yang warna hijau ini besar, gametophyte yang warna hijau ni kecil, dan gametophyte dia independent from sporophyte. So nampak ya, dominant, nampak ya, sporophyte dominant, gametophyte reduce. Sekarang kita akan belajar pokok seperti ini. Ini kita panggil gymnosperm. So dia mula ada seed ya, dia mula ada seed. So dalam ni ada seed. Okay. So yang ini adalah sporophyte generation yang warna hijau ni besar. Manakala microscopic gametophyte ada dalam ni, microscopic female gametophyte ada dalam ni kecil. So yang gametophyte ini dijaga oleh sporophyte. So ini penting untuk kita lihat ya. So pertumbuhan ini mula berevolusi. So apabila kita nak lihat perkara ini, saya nak kamu tengok tumbuhan yang pertama iaitu gymnosperm. Gymnosperm ni ada tumbuhan yang pertama yang ada seed. So dia punya seed adalah naked seed, seed yang terbuka. So naked seed ini exposed on sporophyll, terbuka pada sporophyll that usually form cones. Sporophyll ni daun-daun yang telah dimodifikasikan. So modified leaf yang telah membentuk satu struktur berbentuk cones. So ini ya, ini nampak ini, inilah cone ya. Inside ovulate cone. Ini cone. So dalam ni ada seed yang sedang terbuka. Baik semua. Biasanya gymnosperm ni adalah heterospores. Dia ada spore. Spore dia ada dua jenis. Two type of spore. So heterospore ni maksudnya two type of spore. Spore yang pertama kita panggil microspore in microsporangia. Spore yang kedua adalah megaspore dalam megasporangia. So spore ni boleh tahan cuaca panas dekat atas darat. Ya. Dan dia ada reproductive structure. Dia dah mula ada reproductive structure. Reproductive structure kita panggil cones. Dan gymnosperm ni has a vascular tissue.
Contohnya pines. Vascular tissue bagi pines, they have trachea, but they lack vessel element. Dia tak ada vessel element. Masih ingat lagi tak, xylem ada dua jenis, ada trachea dengan vessel element. So bagi pines, they have trachea, but they lack a vessel element. They has phloem, tapi phloem dia only has sieve tube, lack of companion cell. So dia tak ada companion cell ya. So kaya nak kamu tahu elok-elok, apabila kita bercakap tentang gymnosperm ni, contoh yang paling cantik untuk kita belajar adalah pokok pines. Pines ni adalah dalam satu kumpul phylum yang kita panggil Coniferophyta. So yang kita nampak ni adalah mature sporophyte. Mature sporophyte ni besar. Ya. So dalam mature sporophyte ni ada reproductive organ dia. Reproductive organ dia adalah cone. Ini cone, male cone. Yang ini male cone. Ini female cone. So dalam cone ni adalah kita panggil seed. So seed ada dalam female cone. So female cone kalau kita tengok besar macam ni, nampak tak dia terdedah ni. So seed dia yang warna kuning ni, ya, ni seed dia. So dalam seed ni ada spore. So dia akan keluarkan spore dia. So bila dia keluar, jatuh. So gametophyte berada dalam ni. Gametophyte ini akan menghasilkan female gametophyte dan dia ada male gametophyte. So berlakulah proses fertilization. So dia akan hasilkan seed. Seed dia jatuh, jadilah pokok baru. So kita lihat balik-balik satu persatu. Ini adalah sporophyte generation. Dia adalah 2N. Sporophyte generation ni dia ada reproductive structure yang kita panggil cone. Ada male cone warna kuning ni, female cone yang ini. So female cone ni dia expose, male cone pun dia expose. Okay, dalam sporophyte generation ada gametophyte. Nampak tak gametophyte dia? Gametophyte dia ni, gametophyte dia yang ni ya, berada dalam cone. Okay, microsporangium, microsporocyte. So kita ada megasporocyte. So ini adalah female gametophyte. Ini adalah male gametophyte. Male gametophyte berada dalam cone. Iaitu dia berada dalam sporophyte generation. Jadi dia bergantung kepada sporophyte generation untuk nutrition. Baik. Female gametophyte ni menerima pollen grain. Hasilkan seed. So mana seed ya? Ni seed. Seed sangat ada, seed ni penting. Seed ni protective layer untuk dia hidup dengan baik dekat bahagian darat. So seed ni akan disebarkan melalui angin dan sebagainya. They are not depend on the water. Nampak tak perlukan air pun. Okay, dia tak perlukan air pun. Dia boleh disebarkan melalui angin ke sini. So akhirnya dia jadilah pokok baru. So apa yang saya nak kamu dapat lihat, kamu compare gymnosperm ni dah mula ada seed ke tak ada seed. So dia dah mula ada seed. Seed dia macam mana? Seed dia expose seed. Yang kedua, macam mana dia punya gametophyte generation. Gametophyte generation dia reduce dan dia depend on sporophyte. Bagus ke tak bagus? Bagus, sebab gametophyte generation dapat dijaga oleh sporophyte generation. So they are protected by the sporophyte generation. Yang ketiga, saya nak kamu tahu fertilization dia required water or not required water. So fertilization does not require water. Yang keempat, saya nak kamu tahu ada tak reproductive structure lagi? Dah ada. Nama reproductive structure dia adalah cone. Cone ni adalah modified sporophyll generation. Modified sporophyll. So dia akan terbuka, mendedahkan seed. Yang berikutnya saya nak kamu tahu ada tak vascular tissue? Ada. Cuma vascular tissue dia phloem, lack of companion cell, xylem, lack of trachea. So I hope you dapat study semua perkara ini dengan baik. So that's all on our lesson. So bye. Nanti kita continue dengan angiosperm ya.